Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan kuliah KBA 2, kumpulan nombor 6 dan nama kumpulan kami ialah Wawasan Gemilang. Inilah ahli-ahli kumpulan kami. Tajuk kumpulan kami ialah Etika Penggunaan Media Sosial. Pengenalan etika penggunaan media sosial. Secara umum, media sosial adalah sebuah media untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan melalui blog, wiki, forum dan jaringan sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram kini boleh dilayari hanya di hujung jari, tidak kira masa dan tempat dengan menggunakan telefon bimbit. Pada pandangan Habermas pada tahun 1989, media sosial yang bebas dilayari oleh sesiapa sahaja dan bebas untuk melakukan pelbagai aktiviti mula daripada perbincangan umum, pembentukan pendapat hingga kepada pengedaran maklumat kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya media sosial, seorang itu boleh berkomunikasi dengan orang lain di mana pun mereka berada, tidak peduli jauh atau dekat tanpa mengira waktu siang atau malam. Pada pandangan Fun dan Gordon pada tahun 2014 menambahkan bahawa era teknologi komunikasi dan maklumat seperti media sosial mempunyai kuasa yang sangat besar. Pelbagai impak daripada kehadiran media sosial ini mula memberikan suasana yang baharu. Media sosial menggantikan pelbagai peranan media lama yang popular pada zamannya. Pelbagai aktiviti sosial boleh diperoleh daripada media sosial ini. Media sosial ini juga digunakan untuk berkongsi fail, video dan muzik dan slide share sesama kawan, ahli keluarga dan rakan sekerja. Antara objektif kajian kami adalah: yang pertama, mengkaji dan memahami tentang maksud etika penggunaan media sosial. Yang kedua, mengkaji implikasi etika penggunaan media sosial terhadap gaya hidup. Yang ketiga, mengkaji sifat perlakuan masyarakat dalam penggunaan media sosial. Untuk skop kajian pula, kajian kami hanya berfokus kepada generasi muda dan remaja sahaja. Kerana bagi kami, mereka adalah golongan yang paling dekat dengan media sosial. Terdapat dua kaedah yang telah kami aplikasikan, iaitu yang pertama, melalui analisis bahan internet. Yang kedua, melalui borang soal selidik yang telah pun kami agihkan kepada rakan-rakan untuk melihat respon mereka. Selain itu juga, punca utama kajian kami adalah hanya berkisar tentang tiga objektif yang telah pun disebutkan. Menurut Zawiyah Muhammad Yusof, Siti Nurul Huda Syekh Abdullah, Umi Asma Mukhtar dan Nazura Abdul Manap, mereka memberi beberapa garis panduan dalam menjaga etika semasa menggunakan media sosial. Antaranya seperti berfikir dahulu sebelum membuat pernyataan di media sosial, menentukan kesahihan maklumat sebelum disebar, hendaklah memberi komen yang membina, mendidik dan mendisiplinkan ahli keluarga mengenai tata cara penggunaan media sosial, misalnya menyimak sumber yang jelas, menggunakan paparan atau bahasa yang murni, bermoral dan baik, mengutamakan perkongsian maklumat yang penting dan sesuai mengikut peringkat umum. Dan yang terakhir, menggunakan aplikasi penapisan maklumat agar bebas daripada menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak betul. Di samping itu, beliau juga menggariskan beberapa pantang larang yang sepatutnya diberi perhatian oleh pengenal media sosial. Antaranya, sensitif terhadap maklumat berkaitan agama, bangsa dan budaya, tidak melakukan provokasi yang menjejaskan kedaulatan, membuat atau mewujudkan komen yang menghukum secara sembarangan, mengadakan perbualan atau berkomunikasi berasaskan sumber kabur dan berita palsu, maklumat yang berunsurkan hasad dengki, dan yang terakhir, terlalu memberi kebebasan penggunaan teknologi kepada semua pengamal media sosial tanpa tapisan dan had masa penggunaan. Terdapat 81 responden yang telah menjawab borang soal selidik melalui Google Form. Ia mendapati bahawa golongan remaja ialah individu yang kerap menggunakan aplikasi media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Adab dan etika berkomunikasi dalam penggunaan media sosial sangat penting kerana ia akan melambangkan peribadi dan akhlak seseorang itu. Dapatan kajian dan analisis dari sumber internet daripada mengkaji dan memahami etika penggunaan media sosial dari aspek pendidikan ialah kita dapat menambah baik kualiti sistem pendidikan. Oleh itu, ia akan membolehkan pendidik untuk berhubung dan berkomunikasi dengan pantas tanpa sempadan. Manakala dari aspek kesihatan pula ialah kita dapat mengetahui impak-impak negatif yang akan menjejaskan kesihatan diri kita, iaitu seperti insomnia, lemah daya ingatan, kemurungan dan lain-lain. Dari aspek ekonomi pula ialah kita dapat mengetahui bahawa
beretika ketika penggunaan media sosial dalam ekonomi, ia akan dapat meningkatkan penglibatan pelanggan dalam pemasaran. Oleh itu, media sosial boleh dimanfaatkan dalam usaha untuk meningkatkan penglibatan pelanggan dalam menambah baik perkhidmatan agensi-agensi kerajaan kepada pelanggan. Antara kesan daripada penggunaan media sosial terhadap gaya hidup remaja kini adalah dari segi kesihatan, remaja menghabiskan terlalu banyak masa dengan media sosial dan menyebabkan mereka tidak cukup masa untuk tidur serta sukar menjaga kesihatan mereka. Dari segi perubahan akhlak, remaja kini mudah terpengaruh dengan aksi ganas yang menular di media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp, serta mereka mencuba aksi ganas ini tanpa memikirkan kesan negatifnya. Antara contoh sifat positif masyarakat dalam menggunakan media sosial ialah Mr. Kokom, salah seorang YouTuber di Malaysia yang acap kali menghasilkan video kreatif berusulkan nasihat dan keagamaan seperti solat, sedekah dan sebagainya telah membuka minda masyarakat supaya berfikiran rasional dan meletakkan agama sebagai tonggak kehidupan dalam melakukan sesuatu perkara. Namun, antara sifat negatif masyarakat dalam menggunakan media sosial ialah salah seorang netizen telah mendakwa konflik pertunangan antara Nurni Lofa dan Haris Ismail adalah disebabkan oleh sihir pengasih. Ini merupakan fitnah dan tindakan yang tidak beretika dalam menggunakan media sosial. Langkah-langkah mengatasi pengaruh media sosial terhadap peruntuhan etika dalam masyarakat. Yang pertama, mengehatkan masa penggunaan media sosial. Dengan mengehatkan masa penggunaan media sosial, anak-anak dapat mengisi masa lapan dengan perkara yang berfaedah. Hadkan penggunaan telefon pintar selama 3 jam sehari. Kesannya, anak-anak akan patuh dengan arahan ibu bapa dan menggunakan peluang bermain telefon pintar dengan sebaiknya. Dan yang kedua, melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan. Melalui cara ini, kita akan berasa dekat dengan masyarakat. Jika kita sibuk dengan aktiviti masyarakat, kita tidak akan mempunyai masa untuk menghadap telefon dan mengakses aplikasi yang melalaikan dan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri. Kesimpulannya, gunakanlah media sosial sebaik mungkin supaya ia dapat memberi manfaat kepada kita semua. Pilihan di tangan anda, jadilah pengguna yang bijak. Sekian daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.